Baik, seperti yang kita janjikan, kita bawakan kepada audiens secara Hmm. langsung segmen motivasi penjawat awam. Untuk Ya. topik kita pada hari ini mengenai dengan komunikasi berjaya. Action speaks louder than words. Ya, kita akan bersama dengan narasumber kita Yang Mulia Muhammad Syawal Nur Alif Khan bin Syarif Khan, Pegawai Latihan Institut Perkhidmatan Awam untuk membicarakan topik pada pagi ini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar pada pagi ini? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat, Ya, hari ini kita membawakan satu topik yang cukup menarik ni, komunikasi berjaya. Action speaks louder than words. Ya, dalam hal ini sebagai mukadimah kita akan serahkan dulu untuk tuan menghuraikannya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Rampai Pagi kerana berkesudian untuk menjemput saya untuk sesi motivasi penjawat awam pada pagi ini dengan bertajuk Komunikasi Berjaya, Action Speaks Louder Than Words. Sebagai mukadimah, saya ingin menerangkan terlebih dahulu maksud komunikasi dari Kamus Bahasa Melayu. Komunikasi bermaksud berkongsi idea, maklumat dan perasaan dengan orang lain melalui perantaraan seperti percakapan, persuratan, imej, teks dan sebagainya. Dan seperti yang kita ni tahu, lebih daripada 70% masalah di tempat kerja adalah disebabkan oleh masalah komunikasi, dan ini adalah daripada kajian universal yang pernah dibuat di luar negeri. Dan masalah komunikasi ini bukan tertumpu kepada di tempat kerja sahaja, tapi ianya juga melibatkan kehidupan tani seharian. Dan kalau kita ni melihat evolusi komunikasi ini sejak 30 tahun yang lepas sampai pada sehingga kini, kita ni melihat banyak perubahan. Contohnya, kalau kita ni lihat komunikasi pada masa yang lepas, ia lebih mudah kerana komunikasi itu lebih tertumpu kepada percakapan seharian. Kalau saya masih ingat, kalau dulu masa zaman kanak-kanak, kami sering orang berkumpul di depan TV bersama keluarga, bersama adik-beradik. Di sana kita masanya masa terluang untuk kami berkongsi idea, menyampaikan maklumat ataupun sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, saya masih ingat juga masa saya kecil, kalau ada majlis ataupun sesi gotong royong, atau masanya kami update mengenai dengan saudara mara kami. Dan di sana juga kami baru update, macam kalau contohnya ada saudara mara yang baru beranak apa itu, di sana kami baru update. Tapi pada masa ini komunikasi itu lebih luas disebabkan oleh kedatangan gadgets ataupun teknologi. Jadi di sini disebabkan oleh kedatangan teknologi dan gadgets ini, komunikasi itu lebih luas dan ia umpama macam tiada sempadan ataupun tiada batasan. Tapi persoalannya di sini, adakah kita ni dapat mengelakkan daripada perubahan ini? Tapi kalau kita ni lihat, kalau kita ni indah mengikuti perubahan semasa ini, kita ni akan jadi ketinggalan ataupun tidak relevan. Jadi bayangkan masa ini informasi di hujung jari kita ni. Jadi kalau kita ni indah menggunakan dengan sebaiknya, kita ni akan ketinggalan. Ya. Jadi itu memang adalah mukadimahnya, betul. Kita setuju kalau dari segi teknik berkomunikasi dahulu dan sekarang itu memang ada bukan perubahan tetapi ada perkembangan. Ya, itulah evolusinya daripada dulu sampai sekarang ini. Mula-mula secara berkomunikasi ini seperti one on one, tetapi sekarang bukan saja one on one tetapi one to multiple bukan saja orang-orang itu, tetapi dikongsikan lagi, disampaikan lagi melalui media sosial dan sebagainya. Itu mengenai dengan komunikasi dan juga pengertian komunikasi juga telah pun kita ni ketahui. Seterusnya pula topik kita ni, action speaks louder than words. Jadi apa yang dimaksudkan dengan subtopik kita ni pada pagi ini? Kalau kita ni lihat, kejayaan komunikasi ini bukan tertakluk kepada penyampaian seseorang itu, tapi ianya juga dilihat daripada kehebatan seseorang itu untuk mendengar. Untuk menyampaikan sesuatu ini, ia mudah saja menyampaikan sesuatu ini. Tapi kalau menjadi pendengar yang baik ini, ia
sangat mencabar sedikit. Pasal apa? Kalau kita ni mendengar dengan telinga sahaja, kita ni boleh mendengar, tapi kita ni dia dapat merasai memahami ataupun merasa empati kepada orang itu. Jadi untuk menjadi pendengar yang baik itu, kita ni perlu membawa hati kita ni supaya kita ni dapat merasai empati kepada orang itu. Putting ourselves in someone's shoes. And then juga dalam masa yang sama, kita ni perlu juga bawa minda kita ni. Pasal apa? Kenapa kita ni perlu bawa minda kita ni? Kita ni mau mendengar sesuatu itu menggunakan hati sahaja. Kerana kalau kita ni mendengar dengan menggunakan hati sahaja, kita ni akan lebih beremosi. Jadi kita ni perlu imbangi dengan minda kita ni. Dan komunikasi di tahap yang lebih baik itu adalah bila kita ni dapat orang menyampaikan sesuatu itu dengan tingkah laku kita ni, pribadi kita ni. Macam contohnya, kalau kita ni ambil contoh Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah sampai masa ini sejak baginda wafat 1400 tahun yang lepas, sunnah-sunnah Rasulullah itu masih diikuti sampai pada masa ini. Kenapa? Pasal perwatakan Rasulullah itu orang sangat hebat sampai ia diikuti sampai masa ini. Jadi kalau kita ni mau menjadi mau berjaya dalam komunikasi ini, kita ni mesti menunjukkan daripada aksi kita ni, action kita ni. Okey. Dan kalau kita ni lihat juga, kalau dari slides, ada satu gambar saya petik daripada Keratan Surat Khabar pada 2016. Pada masa itu negara Brunei Darussalam dilanda krisis ekonomi. Dan kalau puan-puan masih ingat, masa itu di sekitar jalan banyak rumput tinggi, dan sampai ada kereta aksiden sebab rumput itu terlalu tinggi. Dan ada seorang individu ni, walaupun ia orang memegang pangkat yang tinggi di sektor kerajaan, beliau turut membantu kerajaan masa itu orang menyima motor rumput di sering jalan atau di kawasan kampung beliau lah. Beliau orang memikirkan pasal pangkat atau darjat beliau, dan beliau sama-sama membantu kerajaan semasa kerajaan kita ni memerlukan bantuan beliau tu. Masa pandemik tu. Ya, masa tu 2016, masa tu ada krisis ekonomi. Harga minyak jatuhlah. Jadi maksudnya di sini kita ni melihat itulah ya, social responsibility satu perusahaan, dan ia antara lain yang diterapkanlah bagaimana untuk tadi mendapatkan ataupun bagaimana komunikasi itu boleh dinyatakan berjaya ataupun berkesan. Jadi kalau kita ni ingin menjadi pakar komunikasi yang baik, kita ni perlu menunjukkan dengan aksi kita ni, bukan dari percakapan sahaja, bukan sekadar lisan, tapi perwatakan kita ni, perwatakan dan tindakan yang kita ni perlihatkan. Jadi apakah kesannya ni sebenarnya kalau sekiranya kita ni gagal untuk berkomunikasi dengan baik, dan bagaimana caranya untuk kita ni mewujudkan kemahiran komunikasi, terutamanya apabila di dalam konteks kerja, di tempat kerja. Kalau kita ni lihat masa ni komunikasi bukan tertumpu kepada percakapan sahaja, tapi kalau kita ni lihat komunikasi ni lebih luas. Kalau kita ni imbangi, kebanyakan komunikasi ni terjadi pada teks, video, social media dan sebagainya. Dan kalau dilihat juga komunikasi melalui teks, social media ni ia lebih sulit orang mengelirukanlah katanya. Bayangkan sahaja kalau kalau kita ni berteks, ia dah melibatkan intonasi. Betul. Jadi kadang-kadang kalau ada teks satu, kita ni boleh salah salah tafsir mengenai dengan ayat berkenaan, sampai orang kita ni boleh orang terkesan mental health kita ni. Bayangkan saja lagi kalau sekiranya masa ni teknologi semakin maju, kita ni mudah orang terkesan oleh benda-benda yang dibawa oleh teknologi ni, macam contohnya WhatsApp story, status. Kadang kalau tadi membaca sahaja, kadang tadi terasa macam sindiran ini untuk saya kah, untuk siapa? Jadi ia lebih luas, dan kesannya itu ia membawa implikasi yang sangat besarlah.
sampai ada yang kemurungan, ada yang sampai mental health problem, sampai ada yang putus silaturahim. Orang kesan ni sangat adalah, dan macam mana cara kita ni mewujudkan tapi sebelum saya membincangkan mengenai untuk mewujudkan komunikasi yang berjaya ni, saya ingin kongsikan lagi satu cerita mengenai dengan kajian Ibn Sina. Kalau kita ni tahu, Ibn Sina ni adalah seorang pakar perubatan, tokoh Islam. Beliau pernah membuat satu kajian di mana beliau pernah menyimpan 2 ekor kambing di dalam 2 sangkar, dan seekor kambing itu ada serigala disimpan di sebalik kambing itu. Dan selepas beberapa ketika, kambing yang berdekatan dengan serigala itu ia mati. Kalau dibandingkan dengan yang seekor lagi, ia masih hidup. Jadi di sini dapat tani lihat kadang kalau kita ni sebagai individu, kita ni perlu memainkan peranan yang besar dalam kehidupan ini. Jangan kita ni nyorang mulut ni kadang mudah lepas. Kadang kita ni nyorang bercakap tanpa memikirkan perasaan orang lain. Di sana kalau kita ni indah memikirkan perasaan orang lain, takut orang lain terkesan dengan perbuatan kita ni itu. Dan bayangkan sahaja serigala itu di dalam sangkar yang berbeza pun boleh mengakibatkan kematian kepada kambing yang berada di sangkar yang lain. Okey. Jadi macam mana cara kita ni mewujudkan komunikasi yang hebat dalam kehidupan tani seharian? Ianya perlu datangnya daripada rumah. Kalau kita ni contohnya datang ke pejabat, kalau kita ni datang ke pejabat, biasanya kita ni akan berikan salam. Kita ni akan berikan salam kepada rakan kerja, ketua dan sebagainya. Tapi bila kita ni balik ke rumah, kita ni lupa untuk memberikan salam kepada orang rumah. Ahli keluarga. Kadang kita ni masuk ke rumah, terus masuk ke bilik. Sedangkan yang ada di dalam rumah itu adalah ahli keluarga yang telah membesarkan kita ni. Kita ni ambil contoh lagi. Kalau kita ni pagi-pagi contohnya ada rakan membelanjai kita ni nasi katok dengan nilainya RM1. Kita ni akan merasa gembira kan, masa tu lapar, and then bila ada orang bersedekah, biasanya kita ni akan berterima kasih dan biasanya kita ni akan mendoakan orang itu. Akan tetapi kadang-kadang bila kita ni di rumah, kita ni lupa untuk berterima kasih kepada insan sesama ahli keluarga. Ahli keluarga dan bayangkan insan seorang individu iaitu ibu yang telah memasakkan kita ni dari kecil setiap hari sampai kita ni besar. Malah kita ni kadang kita ni marah terpulang. Jadi kita ni perlu tanya diri kita ni balik, kenapa kita ni boleh berterima kasih kepada rakan yang memberikan atau mensedekahkan nasi katok yang bernilai RM1, tapi kita ni lupa untuk berterima kasih kepada individu yang telah memasakkan kita ni daripada kecil. And then yang ketiga, kalau kita ni lihat juga kalau kita ni di tempat kerja, kita ni boleh meluangkan masa kita ni dengan rakan kerja. Kalau kita ni di luar kita ni boleh meluangkan masa yang lama bersama kawan-kawan. Tapi bila kita ni sampai ke rumah, kadang untuk meluangkan masa sedikit untuk keluarga, untuk anak-anak itu, kita ni rasa keberatan. Malah bila kita ni datang ke rumah, bersambung lagi teks sama kawan-kawan. Jadi di sini, kita ni perlu ingat, komunikasi yang berjaya ni perlu datangnya daripada rumah. Terbentuk daripada ketika kehidupannya orang dalam tani masa-masa di rumah itu. And then, kalau dilihat pada masa ini, kalau kita ni kan menyampaikan sesuatu itu senang masa ini kita ni boleh menggunakan platform yang sedia ada pada masa ini. Tapi kita ni perlu ingat sebelum kita ni menyampaikan sesuatu perkara itu, kita ni boleh gunakan Socrates Triple Filter Test, di mana pertama, sebelum kita ni menyampaikan sesuatu itu, pastikan ianya adalah betul, sahih. Pasal kadang-kadang kalau kita ni lihat masa ni, kita ni mudah untuk memforward ataupun orang mengongsikan sesuatu ni yang berjela-jela datangnya daripada orang lain. Tapi kita ni dah tahu kesahihan sumbernya. Dan kedua, sebelum kita ni menyampaikan kepada seseorang, kita ni mesti filter dahulu. Adakah mesej yang kita akan sampaikan ni bermanfaat atau tidak. Kadang-kadang kan kalau ia tidak bermanfaat,
sebaiknya tidak perlu dikongsikan. Dan yang ketiga lagi, ia berguna atau tidak. Kalau sekiranya ia tidak berguna, maka janganlah ketanian. So kita ni boleh gunakan 3 filter ni. Dan komunikasi berkesan ini juga sebenarnya sebaiknya bukan daripada percakapan ataupun perkataan. Ketanian ni sebenarnya tidak perlu bercakap panjang lebar. Kita ni cuma perlu menggunakan intonasi yang betul. Intonasi yang betul kerana intonasi ini ia boleh orang intonasi ini ia boleh membawa makna yang berlainan. Mood boleh menentukan mood. Boleh menentukan mood dan kadang makna tu boleh berubah kalau intonasi yang digunakan tu ini betul. Tepat. Jadi kalau kita ni lihat banyak perkara yang perlu kita ni ambil kira dalam mewujudkan komunikasi yang berkesan ataupun efektif ini. Dalam hal ini juga Tuan, sebab lebih kurang 2 minit masa yang kita ada di kerasahan. Secara ringkas, apa implikasi yang boleh saja dirasakan apabila cara komunikasi itu salah, dan apa antara lain nasihat dan juga saranan lah untuk kita ni sebagai seorang warga perkhidmatan awam khususnya ataupun mungkin juga warga perkhidmatan swasta, hatta dalam institusi keluarga tu kita ni dapat mengimplementasi cara komunikasi yang berkesan dan berjaya ini. Ya, terima kasih. Kalau dilihat, kalau kita ni sebagai individu, kita ni memainkan peranan yang besar dalam kehidupan ini. Kalau kita ni seorang indung, ayah ataupun ibu, kita ni menjadi cermin kepada anak-anak kita ni. Kalau kita ni seorang ketua, kita ni menjadi cermin kepada orang bawahan kita ni. Dan kalau kita ni seorang seorang insan, kita ni menjadi cerminan kepada insan yang lain. Jadi apa saja yang kita ni lakukan dalam kehidupan ini, jadilah cermin yang baik kepada orang lain. Kita ni jadi bad example kepada orang lain. So itu kerana komunikasi ini daripada cerminan kita ni. Dan implikasi ataupun kesan positif dalam kehidupan yang dapat kita lihat dari komunikasi ini, ia boleh meningkatkan kepercayaan di kalangan warga kerja. Kalau kita ni boleh menyampaikan maklumat dengan baik, benar dan ia boleh meningkatkan kepercayaan di kalangan warga kerja. Ia boleh meningkatkan silaturahim di tempat kerja agar kerjasama lebih baik dan meningkatkan kesihatan mental warga kerja, meningkatkan produktiviti dari tahap individu dan organisasi. Dan sebelum saya untuk mengakhiri juga, ada satu kajian pernah dibuat oleh satu syarikat besar di mana dua tumbuhan disimpan dalam 2 bekas dan tumbuhan ini, satu tumbuhan itu ia dihina, dicaci, dan satu tumbuhan lagi ia selalu dipuji, diberikan perkataan yang baik. Dan selepas 30 hari, tumbuhan yang dihina, dicaci itu ia jadi layu, dan tumbuhan yang selalu dipuja itu ia jadi segar, ia tumbuh jadi segar. Bayangkan perkataan ini boleh menghancurkan tumbuhan, apatah lagi hati manusia. Jadi kata ini perlu gunakan kita ni perlu mengamalkan komunikasi, kaedah komunikasi yang lebih baik dalam kehidupan kita ni. Dan sebenarnya itu juga Tuan, sebelum kita menutup tirai perbincangan kita, saya difahamkan juga akan ada satu aktiviti yang bakal diadakan di Institut Perkhidmatan Awam ni. Mungkin ini antara lain ada manfaatnya kepada penonton-penonton kita ni. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana memberikan peluang untuk mengongsikan bahawa Institut Perkhidmatan Awam IPA akan mengadakan Hari Pelanggan 2023 pada hari Isnin 20 Mac 2023 bertempat di bangunan IPA. Acara kemuncak Hari Pelanggan itu nanti ialah pelancaran Direktori Program Pembelajaran dan Pembangunan IPA bagi tahun kewangan 2023-2024. Oleh yang demikian, warga perkhidmatan awam, pihak swasta dan JLC adalah dialulukan untuk mengunjungi Hari Pelanggan berkenaan. Baik, 20 Mac 2023 minggu ini hari Isnin. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Syawal Nur Alif Han bin Syarihan, pegawai latihan dari Institut Perkhidmatan Awam, kerana telah pun menerangkan kepada kita di Rampai Pagi mengenai dengan komunikasi berjaya, action speaks louder than words. Pelbagai telah pun kita ni ketahui. Jadi insyaAllah kita ni akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.